Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama berbahas tentang Undang-Undang Pemindahan Antarabangsa Banduan 2012. Tuan Di-Pertua, banyak telah disebut dan dihuraikan oleh kawan-kawan sebelum daripada saya, dan saya akan menyentuh hal-hal yang tidak disebutkan lagi. Yang pertama, Tuan Di-Pertua, apabila sebut penjara dan banduan, dia adalah dua perkara yang sinonim. Penjara tidak disukai oleh sesiapa pun, dan begitulah juga banduan, tidak ada siapa yang ingin menjadinya. Dalam hubungan ini, kita melihat penjara merupakan tempat, kalau kita mengikut yang asalnya, ialah tempat pendidikan, bukan tempat untuk mengazabkan dan mendera. Tetapi apa yang telah kita dengar di dalam dewan ini disuarakan oleh sebahagian daripada ahli-ahli Dewan Negara, di mana ada penjara di luar negara, bahawa penjara itu tempat penderaan dan penyaksaan. Kerana itu saya melihat dalam undang-undang ini merupakan satu usaha yang telah dibuatkan, yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk memberi kebaikan kepada pesalah yang kepada mereka yang didapati bersalah di luar negara, untuk dibawa pulang ke negara Malaysia, dan pada waktu yang sama orang-orang yang didapati bersalah di sini akan dihantar pulang ke negara asal mereka. Dan ini kalau kita boleh tengok termasuk dalam bab al-maslahah, iaitu bab untuk memberi kebaikan kepada warga negara Malaysia, dan juga kebaikan kepada warga negara asing yang didapati bersalah di Malaysia, supaya mereka mendapat keselesaan di tempat masing-masing. Sama ada negara mereka lebih teruk penjaranya, atau sebaliknya, itu adalah keadaan yang kita tidak tahu. Perkara yang kedua saya ingin menyentuh di sini, setakat ini ada berapa buah negara yang telah ada peraturan-peraturan rang undang-undang pemindahan yang boleh kita Malaysia untuk membuat perjanjian dengan mereka. Dan saya yakin dan percaya sebagaimana telah disebut tadi, ada negara-negara yang rakyat Malaysia dipenjara dalam 59 buah itu, ada negara yang mempunyai akta seperti yang kita sedang bincangkan ini, dan mungkin juga tidak ada akta yang serupa. Dan ini juga boleh membantu pemindahan. Perkara yang penting bagi saya ialah rakyat Malaysia yang ditangkap di luar negara dan dituduh di mahkamah, sebenarnya salah satu perkara penting untuk mendapat pembelaan. Sebagai contoh, ada negara-negara yang rakyat Malaysia ditangkap dan dituduh di dalam mahkamah, dan mahkamah mereka mengguna bahasa ibunda mereka. Yang dituduh rakyat Malaysia tak faham, dan disitulah apa yang dituduh pun tidak tahu, kesalahan pun yang didakwa tidak jelas, dan akhirnya kadang-kadang mereka dipenjarakan. Dan di sini saya melihat satu mekanisme perlu dibuat. Bukan kita nak membela kesalahan, tapi nak memberi khidmat supaya orang yang dituduh itu sebenarnya tidak bersalah, sehinggalah mereka disabitkan bersalah. Dan saya dapati ada negara yang berbuat demikian dan tidak memberi hak yang sewajarnya untuk mendapat hak di dalam pembelaan. Karena itu dalam hubungan ini saya ingin masukkan juga cadangan saya, supaya walaupun akta ini diluluskan, tetapi rakyat Malaysia yang ditangkap di luar negara perlu diberi hak untuk membela diri dengan bahasa yang dipahami dan tuduhan ke atas mereka yang mereka faham.
Tuan Di-Pertua, penjelasan di mana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi tidak dipahami. Terima kasih. Saya mendapat maklumat, tapi boleh dipastikan antaranya ialah negara Thailand. Dia menuduh membuat tuduhan dalam bahasa Thailand dan orang Malaysia tak faham. Kan itulah sedikit sebanyak kali ini boleh sikit. Bukan tiba waktu tuduhan dilakukan tidak ada apa jurubahasa translator untuk melakukan tuduhan. Biasanya dalam proses mahkamah tu ada kan. Saya ingat kalau boleh saya beri contoh yang agak peribadi sifatnya sikit yang dibutuhkan Tan Sri. Semasa saya menuntut di New York 30 tahun 40 tahun yang lalu, ada orang-orang kita yang masuk salah ke New York, salah masuk tanpa visa atau sebagai parti pendatang tanpa izin, dibicarakan dan pelajar-pelajar atau mahasiswa Malaysia yang ada di New York diminta menjadi jurubahasa di mahkamah di New York pada waktu itu. Ada peluang dapat duit tambahan sikit lah. Ini saya nak berkongsi pengalaman peribadi. Itu yang nak tahu sama ada apa yang berhormat kebukan tadi, bahawa tuduhan dilakukan dalam bahasa tempatan, adakah bahasa itu semata-mata bahasa tempatan tanpa terjemahan. Yalah, kita boleh jadi ada, tapi ada yang mengadu tak ada. Itu yang kita dengar. Saya sambungkan lagi untuk pengusi. Dalam hubungan ini kita dapat melihat bahawa penjara di Malaysia disebut sebagai penjara yang lebih baik. Saya pun tak tahu sebab saya tak pernah masuk, tak pernah melawat. Dan penjara mana pun saya tak masuk. Tapi saya dalam hal ini supaya dalam membuat kajian, kita boleh Parlimen menghantar rombongan untuk melihat. Ini saya nak cadangkan di sini, supaya ahli-ahli Dewan Negara dipilih daripada ahli Dewan Negara pergi melawat, pergi membuat tinjauan, supaya kita boleh melihat sendiri dengan mata kepala kita dan boleh kita mendengar apa-apa yang mereka nak adu. Jadi tuan-tuan, yang Tuan Di-Pertua, ini merupakan satu yang adil kalau kita boleh sebut di sini. Dan bagi saya ingin bertanya kepada pihak menteri, berapa agaknya kos sara hidup seorang banduan setiap hari? Kalau kita dengar tadi ada lebih 10,700 banduan luar negara yang berada di Malaysia, berapa seorang kos hidup untuk setiap hari? Dan kita boleh congok kalau dia setahun dan seterusnya lah, kerana ia juga melibatkan kos kehidupan kepada mereka. Dan apabila kita tahan mereka, kita beri layanan yang sepatutnya mengikut peraturan dan undang-undang yang dijalankan di dalam negara kita. Perkara yang seterusnya ialah saya ingin tahu rakyat Malaysia yang telah dipenjarakan di 59 buah negara di dunia ini, kategori kesalahan yang mereka lakukan, kemungkinan ada yang boleh kita bawa ke Malaysia, ataupun ada yang tak boleh kita bawa, ataupun yang boleh kita bawa ke Malaysia itu hanyalah kesalahan-kesalahan yang tidak berat, yang ringan, sebagaimana Yang Berhormat sebut tadi, Datuk Raja tadi sebut. Saya pun rasa kalau sekiranya kesalahan berat dan dipindah bawa ke Malaysia, dan saya mendengar maklumat bahawa penjara ni adalah tempat berhimpunnya segala kepakaran. Katakan seorang yang baru belajar mencuri masuk dalam penjara, dia berkumpul dengan ramai orang yang pakar dalam bidang-bidang itu. Selepas itu mereka akan keluar dan melakukan kegiatan yang lebih dahsyat lagi. Dan ini yang kita tak mahu. Karena itu bagi saya, bukan semua
banduan yang dipenjara di luar negara itu kita angkut semua balik ke negara kita. Perlu dipilih, kerana itu kuasa menteri itu penting untuk diberi penentuan. Dan kalau sekiranya orang itu tak boleh diterima dalam negara kita, buat apa kita balik? Saya tak tahu, ini pandangan saya yang saya nak sampaikan. Begitulah juga dalam pelaksanaan banduan ini, saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian. Sebenarnya kalau kita campur 10,700 banduan Malaysia luar negara, yang boleh dihantar balik hanyalah 1,800 lebih. Sebenarnya seluruh Malaysia ni berapa banduan kita? Dan kalau kita boleh bawa balik 2,000 lagi banduan tadi, maka akan bertambah angka itu. Kalau sekiranya pemrosesan untuk menghantar balik banduan-banduan yang sedia ada tidak berjalan dengan lancar, apalagi kalau negara itu tidak ada perjanjian yang dapat dibuat. Seterusnya, saya ingin tahu dalam akta ini yang baru akan diluluskan di parlimen ini, insya-Allah, tidak ada kaki tangan tambahan, atau penjara sudah cukup kaki tangan? Sebab saya ingin tahu, kalau biasanya ada sebahagian ini, apabila kita ada sesuatu yang baru, mungkin keperluan baru tu terdesak untuk kaki tangan, untuk mengendalikan dalam hal ini. Jadi saya ingin tahu, adakah akta ini perlu ada tambahan kaki tangan pegawai dan kaki tangan penjara? Dan begitulah juga saya ingin tahu kedudukan, kebajikan kaki tangan dan pegawai penjara. Saya terbaca dulu sikit bahawa kaki tangan penjara dulunya, sebelum SSB dan Seri Yang Di-Pertua, keadaan mereka sama dengan PDRM. Tapi sekarang ni, sampai sekarang ni, mereka tertinggal. Di mana silap? Jadi saya harap perkara ini perlu diberi perhatian. Kenapa dia tertinggal? Adakah kerana dia dipenjarakan atau duduk di penjara? Kerana itu Tuan Di-Pertua, ini sangat penting supaya kebajikan kaki tangan kita yang kita tugaskan untuk menjaga orang-orang ini. Bagi saya, kaki tangan penjara ni sama seperti guru disiplin sekolah. Dan malah kalau kita tengok tadi, Datuk Abdul Rahman Bakar menyebut yang berhormat, dia kata ini adalah sebahagian dari ibadah. Saya setuju. Kita duduk di mana pun tidak lari daripada konsep ubudah pada Allah. Duduk dalam penjara pun, orang duduk penjara, wadah atau kaki tangan penjara, mereka boleh mengajar disiplin dan tingkat mutu hidup yang baik kepada mereka, supaya apabila tamat tempoh berada di penjara, mereka boleh hidup sebagai seorang insan yang berguna di dalam masyarakat. Seterusnya ialah, saya nak tahu juga penjara kita, orang-orang yang ditangkap, warga asing yang ditangkap di negara kita ini, adakah mereka setelah dijatuhkan hukuman, mereka diletak bersekali dengan warga negara Malaysia atau diasingkan? Ini merupakan sebabnya ialah transformasi pemikiran dan juga budi pekerti dan akhlak akan memberi pengaruh di antara satu sama lain. Karena itulah tugas yang dibuat di dalam hal ini merupakan satu tugas yang besar dan berat kepada semua pihak.